sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada makhluk yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada mereka untuk terus hidup di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga Allah Subhanahu wa taala beri kurniaan tadi supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan kita, dosa kita yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi perkongsian kita, pembacaan kita berkenaan dengan kitab Apa Erti Saya Menganut Islam. Dan kita berada dalam bab saya mestilah bersifat muslim terhadap keluarga saya. Jadi kita masuk kepada subtopik kita, tanggungjawab bersama dalam mendidik anak-anak. Sebenarnya kejayaan dalam perkahwinan dengan memilih isteri yang solehah dan membentuk pasangan suami isteri yang serasi dengan acuan Islam merupakan saham yang sangat besar dalam membantu pelaksanaan pendidikan Islam kepada anak-anak. Sebaliknya, kegagalan perkahwinan dan tersalah pilih bakal isteri adalah punca kepada keburukan dan kerutuhan ke atas rumah tangga seluruhnya. Apapun pertentangan yang berlaku dalam kehidupan suami isteri akan memberi kesan secara langsung ke dalam pendidikan anak-anak dan jiwa mereka. Ekoran dari ini, sebahagian dari sifat-sifat kekusutan jiwa dan penyimpangan akan diwarisi pula oleh anak-anak. Oleh yang demikian, anasir yang pertama yang dapat menjamin terlaksananya pendidikan secara Islam ke atas kanak-kanak ialah melaksanakan perkahwinan menurut yang dianjurkan oleh Islam. Pada hakikatnya, hasil yang diharapkan dari sebuah rumah tangga Islam ialah melahirkan keturunan yang soleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan juga mereka yang diridai Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa." Jadi muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lepas kita berbincang berkenaan bagaimana pengarang menyebut kepada kita, meletakkan kepada kita kaedah-kaedah yang perlu kita patuhi sebelum mana kita membina Baitul Muslim, rumah tangga yang Islam tadi, yang Muslim tadi. Dan juga diterangkan kepada kita, disebut kepada kita apa kaedah-kaedah dan juga cara yang perlu kita lakukan, perkara yang perlu kita lakukan selepas mana kita mendirikan rumah tangga yang kita ikut dan juga kita patuhi sebagaimana yang dianjurkan oleh syarak. Maka pada malam ni, maka kita tengok kepada tajuk bagaimana pengarang menyebut kepada kita bahawa tanggungjawab kita dalam mendidik anak-anak supaya mereka ni menjadi suriat yang soleh dan juga solehah, seterusnya membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti maknanya kalau kita melihat kepada secara zahirnya setiap perkahwinan yang kita kata memilih dan juga mengikut sebagaimana yang dianjurkan oleh syarak tadi, maka sudah tentu setiap daripada kita gagal dalam menjalankan ataupun mengikut apa yang dilaksanakan ataupun yang dianjurkan oleh agama kita. Tapi apa yang disebut oleh pengarang kepada kita bahawa rentetan daripada kaedah-kaedah dan juga cara-cara yang disebutkan tadi ialah sebahagian daripada faktor yang menyebabkan terjadinya anak-anak ataupun zuriat keturunan kita menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh pengarang sebagaimana kita sebut tadi bahawa mesti perkahwinan tadi mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Mana di antara kita ni sudah pasti kita ni berkahwin mengikut apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kita salah satunya telah mengikut dan juga memenuhi syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selebihnya yang menjadi kelonggaran bagi kita, yang menjadi asbabnya terjadi kerosakan dan keruntuhan rumah tangga ni disebabkan oleh
perkara ataupun amalan kita selepas daripada kita mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut molek dah, berkahwin, bernikah mengikut syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kehidupan kita belum tentu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap daripada kita sudah pasti kita memilih untuk mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam memilih rumah tangga kita dan mendirikan rumah tangga kita. Tetapi kita perlu kepada komitmen kita untuk membentuk keluarga yang soleh dan juga solehah tadi. Jadi terpunduk di atas tanggungjawab kita, kesungguhan kita, kemahuan kita, apakah kita ni sudah menyusun ataupun merangka rumah tangga kita ni supaya mengikut kaedah ataupun cara hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala redha kita ke atas kita tadi. Jadi walaupun pengarang menyebut bahawa kegagalan rumah tangga ni akibat daripada tersalah pilih pasangan, ia mungkinlah salah satu daripada faktor yang banyak-banyak yang kita akan sebut kemudian. Kemungkinan salah pilih pasangan tadi yang asalnya si fulan bin si fulan ni pada awalnya dia ni seorang yang selalu melazimi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disebabkan oleh dia salah pilih pasangan dia menyebabkan dia lalai daripada hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi asalnya dia rajin mari sembahyang, mari menunaikan solat di masjid di surau, disebabkan oleh perkahwinan tadi menyebabkan dia salah pilih pasangan dia, menyebabkan dia jauh daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ada di antaranya yang berkahwin ikut dah syariat, tetapi bila mana tersalah pilih pasangan tadi menyebabkan mereka ni lari daripada landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah kesusahan ataupun kemungkinan kekayaan yang mereka ada pada diri mereka menyebabkan mereka ni lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dalam keadaan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bermakna maknanya rumah tangga tadi hancur. Tak pakai dah. Sebab kita setiap daripada kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana kita ni nyawa kita tak sampai ke halkum, maka kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala baiki diri kita, baiki keluarga kita dan juga minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana walaupun kesalahan pada awalnya tidak menatijahkan kesalahan ataupun perakhiran buruk pada akhirnya. Setiap daripada kita ada peluang untuk membentukkan diri kita dan juga keluarga kita. Jadi setiap yang berlaku pelanggaran syariat dalam rumah tangga ni merupakan penyebab kepada kerosakan anak-anak kita. Walaupun betul kita ikut syariat kahwin tidak melakukan zina, hasil daripada perkahwinan kita lahir anak tadi. Tapi disebabkan oleh kita ikut syariat tadi, kita langgar syariat, pergaulan bebas di antara anak-anak kita ni dengan kawan-kawan dia, kita tidak kawal. Dan juga kita tidak beri pendidikan agama pada dia. Asal-asal agama tak ada pada diri dia. Kita tak cara berkenaan dengan asal agama. Apatah lagi kalau kita tak ajar dia ngaji. Kenal Quran, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi jauhlah daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, daripada asas kekuatan diri dia sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita bahawa memang manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri dia ada nafsu, ada keinginan. Dan nafsu dia tadi suka kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda daripada emas dan juga perak. Dan juga dihiaskan, diberi kesukaan kepada nafsu tadi ialah kepada kuda-kuda yang bertanda yang terlatih, kebun-kebun tanaman, hasil kebun tanaman tadi. Nafsu kita ni memang berhajat kepada keluarga tadi, membentuk keluarga tadi, anak-anak, isteri tadi merupakan keinginan nafsu kita. Cumanya kalaulah kita tidak mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan atas kita, maka kita akan melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pendihak kita sayang tadi, isteri kita, anak kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sayang anak kita, kita sayang isteri kita, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diuji. Itulah ujian kita. Kalau kita jaga dah molek anak kita, isteri kita ni, beri pendidikan dah kepada dia, maka dia beri ujian juga. Anak tadi memberontak. Bila dia kawan dengan ramai orang ni, lakah dia jauh sikit, maka dia kawan dengan ramai orang, dia ada kehendak dia sendiri, dia ada pemikiran dia sendiri. Ujian bagi kita. Jadi pembentukan anak-anak ni bermula daripada rumah. Jadi kalaulah daripada rumah tadi,
dah terlaksana tadi, ikut syariat tadi, ajar dah supaya ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, kena Allah Subhanahu Wa Taala, kena Nabi, kena agama, kena syariat, maka insya-Allah mana kalulah dia ni Allah Subhanahu Wa Taala takdir jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tinggal perkara-perkara yang fardu, yang kewajipan menjadi kewajipan pada dia, insya-Allah pada suatu hari dia boleh kembali semula. Sebab dia ada asal. Jadi tidak menjadi satu jaminan bagi kita kalaulah kita ni ada ilmu yang banyak, tak menjadikan keluarga kita ni beriman dan juga soleh pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik duduk atas jalan agama. Kalau kita ni kita letaklah kita ni maknanya kita banyak ilmu agama, kita ustaz ke, kita ustazah ke, kita tok imam ke, kita ada kedudukan, kita ada ilmu, tapi tidak menjamin anak kita, isteri kita ni mendapat sebagaimana kita dapat tadi. Keimanan seperti kita, solehnya seperti kita, anak-anak dan juga isteri ni tak akan tumpang. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala takdir pada kita. Kita kata selama ni maknanya kita buat baik pada anak isteri ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezeki tadi. Maknanya setiap daripada kita ni, anak-anak kita, isteri kita, kita sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah letak rezeki atas diri kita. Sama ada rezeki itu berbentuk kesihatan, rezeki berbentuk kefahaman kita terhadap agama, rezeki kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kurnia semua sekali pada kita. Jadi pertentangan ataupun pelanggaran syariat yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, dia beri kesan pada anak-anak tadi. Dia melahirkan zuriat, walaupun kita tadi katakan tadi permulaan dia tadi mengikut syariat. Tapi oleh sebab kita langgar tadi, kita langgar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut kepada nafsu, hawa nafsu kita, meraihkan hawa nafsu lebih daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anak tadi akan mewarisi pententangan ataupun pelanggaran syariat tadi. Dikesan dia boleh kepada anak-anak tadi. Apatah lagi kalulah kita ni, mana ada buat kajian, orang buat kajian ataupun kalau kita baca banyak benda berkenaan dengan psikologi ataupun genetik. Bila mana kahwin ni di antara lelaki puan ni, maka akan ada satu sifat daripada mak atau ayah tadi, dia akan berpindah pada anak dia. Kalau ayah dia jenis panas barang, maka anak dia pun akan bersifat, akan dapat sifat tadi. Kalaulah mak ayah dia ni jenis yang orang yang lembut, orang yang jaga adat, jaga tutur kata, maka sifat tadi akan turun pada anak dia juga. Jadi ada budak, ada kanak-kanak, ada anak ni dia lebih kepada pemerhatian. Benda yang kita buat dia akan ikut. Kalau kita makan duduk, dia akan makan duduk. Kalau kita makan diri, dia akan makan diri. Kalau kita makan berlari, dia akan makan berlari juga. Ada anak yang bila mana kita sebut pada dia, kita nasihat pada dia, dia ikut benda kita kata. Makan kena baca doa, tidur kena baca doa, mana kena semayang, kena ngaji, mana dia dengar, bukan berdasarkan pemerhatian. Kalau dalam banyak-banyak kita ni, anak-anak kita ni, paling susah sekali kita nak jaga ialah mereka yang mudah untuk melihat perbuatan kita dan juga mendengar pendengar kita kata. Sebab dia boleh dua-dua. Kalau dia lihat saja, dia tengok saja, kita bolehlah, kita boleh ubah pendengar kita tunjuk pada dia. Ataupun dia dengar, kita boleh nasihat dia, boleh tunjuk dia, ajar dia, sebut pada dia. Tapi kalau boleh dua-dua ni, satu ujian bagi kita lah, anak-anak ni. Mana anak-anak ni dia mengambil benda yang dia dengar daripada kita dan juga apa yang dia lihat daripada kita. Jadi hak tu dia warisi. Tadi kita kata tadi, dia mewarisi sifat kita, perbuatan kita daripada genetik. Daripada mak ayah dia, turun dalam diri anak dia tadi. Tidak termasuk lagi benda yang dia lihat dan juga dia dengar daripada mak ayah dia. Maka jadi sebahagian daripada diri dia. Jadi benda-benda tadi, sifat-sifat tadi, penyimpangan tadi, pelanggaran syariat tadi menyebabkan jiwa anak-anak ni rosak. Sebab dia bermula daripada rumah. Mana sekolah pertama sekali anak-anak ni ialah di rumah. Kalau di rumah telah diajar tadi, dibentuk, dibimbing tadi, maka di luar daripada rumah ni insya-Allah mana akan terjamin. Mana budak tadi boleh mengawal diri dia dan juga kita boleh bina dia dengan sebaik mungkin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam.
Dan juga mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan orang-orang yang mahu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, ada di antara kita yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada anak, dia ada isteri. Dia doa supaya anak isteri dia ni jadi penyejuk hati dia. Kan kita pernah dengar orang sebut kalau adalah di antara budak-budak ni boleh hafal Quran. Ataupun perangai dia molek. Maka dia akan kata sejuk mak mengandung dia. Dan juga kalau kita tengok orang perangai budak ni jahat, tak molek, maka orang akan tanya anak siapa. Jadi orang akan nisbah pada mak ayah dia. Maka ada di antara kita, ada di antara manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya anak dan juga isteri dia tadi menjadi sebagaimana dia. Bertakwanya dia nak anak isteri dia jadi bertakwa macam dia. Baiknya dia nak anak isteri dia baik macam dia juga. Dia berharap gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS dengan anak dia Nabi Ismail AS. Bila mana sudah bina Kaabah tadi, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya zuriat keturunan dia ni dari kalangan orang yang mendirikan sembahyang dan juga beramal soleh. Mana minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurnia pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni zuriat dia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi penutup segala nabi. Jadi kita nak lahir daripada tulang sulbi kita. Kalau dah anak kita dok semolek kita, ataupun tak sebaik yang kita harapkan, kemungkinan cucu kita. Kalau cucu kita tak sebaik yang kita harapkan, mungkin cicit kita. Ataupun keturunan kita bawah tadi. Tapi kita nak daripada zuriat kita ni, bila kita mati, pahala kita bila kita mati ni, pahala tu tetap berjalan. Amal kebaikan kita buat atas dunia ni tetap berjalan. Kita boleh pahala tadi. Dengan kita ramal zuriat kita tadi ni, zuriat tadi mendoakan kita buat perkara amal kebaikan walaupun kita mati dah, duduk dalam alam barzah dah, mana alam kubur dah, tapi masih lagi berjalan pahala kita. Kita tak boleh duduk dalam kubur esok kita ni jalan bukan pahala tapi dosa kita. Sebab ada atas dunia ni balah belaka. Mungkinlah balah berebut harta. Kita tinggal harta banyak-banyak, tiba-tiba dia berebut. Berebut saja tak apa, balas siapa putus. Petaliang silaturahim. Putus adik-beradik. Hok teruk lagi kemungkinan lah ada teruk lagi, sihir menyihir. Bunuh-membunuh ke boleh jadi belaka. Padahal kita tinggal harta tadi ni, mana tak beri manfaat pun. Dia ambil harta tadi, dia mati, tinggal harta juga. Jadi harta kita tinggal tadi tak beri manfaat pada dia dan juga tak beri manfaat pada kita. Bahkan beri dosa pula pada kita hok duduk dalam kubur, alam kubur tadi. Dan kemungkinan juga kita tinggal ni, kita tinggal anak kita di atas muka dunia ni, mereka ni melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hok duduk dalam kubur pun terima akibat juga. Padahal kita putus dah daripada dunia ni. Tapi oleh sebab kita tinggal tadi anak kita tadi, kita dok cara pada awalnya, dok ajar dia, maka menyebabkan kita pun dapat saham juga. Duduk dalam kubur kena seksa juga disebabkan oleh perbuatan anak-anak kita, zuriat kita tadi. Kita tambah gitulah. Jadi kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala lahirkan daripada kita sendiri, zuriat kita sendiri, mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, jadi penyejuk mata kita bukan saja di dunia, bahkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita bahawa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, fitrah, maka kedua ibu bapanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi Nabi SAW sebut pada kita bahawa setiap budak, setiap anak yang lahir, dia lahir atas agama fitrah. Maksudnya budak ni dia lahir walaupun mak ayah dia bukan orang Islam, bukan yang menganut agama Islam, tapi bila lahirnya dia lahir atas agama Islam, agama fitrah. Bila besar, bila berakal balik belaka tadi, maka barulah dia dipertanggungjawabkan atas pilihan dia tadi. Daripada dia kecil sampailah dia balik tadi, betul dia tunjuk jalan pada dia mak ayah dia. Kalau mak ayah dia tunjuk jalan dia jadi Yahudi. Kalau mak ayah dia tunjuk jalan tadi jadi Nasrani, jadi Nasrani.
Tak, kalau mak ayah je tunjuk jalan tadi, jadi majusi, jadi majusi. Tapi kita zaman kita learn ini, tak semestinya kita ni tukar agama. Tak, mak ayah ajar ni tak semestinya tukar agama. Kadang-kadang kita Islam, tapi cara hidup kita ikut cara hidup barat. Tak ngaji, tak kenal tikar semayang. Kadang-kadang kita dengar, maknanya hatta ada keluarga ni, sehingga dia hidup mewah ni, jauh daripada agama ni, sehingga kan mandi wajib pun tak kenal. Tak tahu mandi wajib. Cara mandi wajib tak kenal. Tak tahu. Siapa gitu? Maknanya jauh sangat daripada agama. Kalau perkara gitu, maknanya menyucikan diri. Tak tahu benda gitu, lupa dah benda gitu, maka orang lain berat lagi lah. Al-Quran berat lagi, sembahyang berat lagi. Sebab kehidupan ni tak ada dah. Tak ada dah kehidupan agama dalam diri dia, dalam hidup dia. Sebab ada belaka dah. Sebab kekayaan tadi dia boleh beli belaka. Dia nak benda dia boleh beri belaka. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ni duduk dalam keadaan gini ni. Alhamdulillah dah. Maknanya kita kenal agama. Kita ada lagi kehendak untuk kita kenal agama, untuk kita cari agama, untuk kita belajar agama. Sehingga kan ada seorang sahabat Nabi SAW ni, nama dia Miqdad. Jadi satu hari ni dia duduk, tiba-tiba ada orang lalu, dia tegur. Maknanya beruntungnya budak ni dia boleh bertemu dengan Nabi SAW. Jadi Miqdad dengar, maka dia rasa marah. Dia marah pada orang yang kata gitu tadi. Jadi orang yang duduk sekeliling pada waktu tu pelik. Sebab apa? Dia kata orang yang pernah jumpa dengan Nabi ni, duduk sezaman dengan Nabi ni beruntung. Jadi dia pun berharap gitu juga. Orang yang kata tadi ni, dia kata ke orang ni tadi, bahawa beruntung orang ni, budak ni boleh hidup zaman Nabi, duduk zaman Nabi. Jadi dia pun berkeinginan, bercita-cita duduk untuk gitu juga, nak duduk zaman Nabi. Tiba-tiba Miqdad ni marah. Miqdad kata, patutnya kita kena bersyukur. Kamu ni kena bersyukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kamu pada zaman Nabi SAW. Jadi bila dengar gitu rasa pelik. Patutnya memang kita ni cita-cita kita, kalaulah kita boleh lahir zaman Nabi, duduk dengan Nabi, jadi sahabat Nabi, maka kita akan jadi orang hebat lah. Jadi dia kata bahawa belum tentu kalau kamu duduk pada zaman Nabi ni, kamu menjadi sahabat kepada Nabi, kamu menjadi kepada Ansarullah, penolong kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu kamu ni beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kamu ni akan jadi musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mujurlah kamu lahir ni tidak pernah kamu kena patung berhala. Mana mujurlah lahir ni, lahir-lahir kena Islam tu. Kalau lahir-lahir kena patung berhala, kemungkinan dia dok Islam dah. Tidak beragama dah dia, tak ada dah agama Islam dia. Jadi kita ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf kita ni umat akhir zaman ni, dan juga Nabi SAW iktiraf kita umat akhir zaman ni, walaupun tak pernah temu dengan Nabi SAW. Nabi kata iman kita ni iman paling hebat sekali. Sebab apa? Sebab kita tak pernah temu dengan Nabi SAW, jadi kita beriman kepada Nabi SAW. Jadi timbul persoalan macam mana Nabi SAW ni boleh kenal kita, dan kita boleh kenal Nabi SAW. Nabi tak pernah temu kita. Kita pun tak pernah temu dengan Nabi. Macam mana Nabi SAW boleh kenal kita, dan kita boleh kenal Nabi SAW. Jadi kalau dah Nabi tak kenal kita, maka sia-sialah kita anut agama Islam, anut agama yang Nabi SAW bawa. Sebab apa? Sebab Nabi tak kenal kita. Tiba-tiba kita kata kita kenal Nabi. Nabi tak kenal pun kita, dan kita pun tak tahu. Maknanya bila kita mati temu dengan Nabi SAW di Telaga Kausar esok-esok, maknanya kita kata tu Nabi. Maknanya kita sendiri pun tak tahu kita ni, Nabi ni kenal kita, kita kenal Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat hebat dah. Maknanya Nabi SAW kenal kita ni melalui kesan daripada wuduk kita. Nabi kenal kita. Jadi Nabi SAW ni kenal umat dia, sehinggalah umat akhir zaman. Bukan hanya pada umat pada zaman Nabi SAW, kita ni akhir zaman pun Nabi kenal kita. Dan sudah pasti kita kenal Nabi. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Nabi SAW. Maknanya kita tahu bentuk Nabi, tubuh badan Nabi, perwatakan Nabi, kita kenal belaka. Walaupun kita tak belajar tinggi, maknanya kita tak bukalah kitab sampai lembu kita belajar, tapi kita kenal Nabi SAW sebab keimanan kita terhadap Nabi SAW tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita bahawa manusia ni lahir dalam keadaan fitrah, ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ada janji dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam ruh,
bahawa dia ni mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan dia. Tak, kita mari alam nyata, alam zahir ni, sebab kita duduk alam zahir ni jauh dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dah. Perjalanan kita nak sampai alam zahir ni, alam dunia ni, maka kita lupa janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita bagaimana nabi-nabi dan juga rasul-rasul ni dia berhadapan dengan anak dia sendiri, keluarga dia sendiri. Kalau kita tengok kisah Nabi Adam AS, walaupun Nabi Adam ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta dia, maknanya letak dia atas muka dunia ni, lahir anak, ada juga di antara anak-anak zuriat dia berbunuh hang sama dia, langgar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi Adam rasul, mana nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi Nuh AS, dia ada 4 orang anak dan juga seorang isteri. Mana hak beriman dengan dia 3 orang je. Anak seorang lagi dengan isteri dia semuanya kufur pada dia. Walaupun Nabi Nuh ni rasul, mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita bahawa keimanan dia tadi tak boleh dia warisi. Begitu juga kita sebut berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS, walaupun dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan zuriat. Sebab dia takut kalau dah dia mati, tak ada orang, tak ada zuriat dia ni, tak ada orang yang bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, bawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kurnia pada dia anak. Jadi kahwin yang pertama tak dapat anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintah kahwin yang kedua. Dengan Siti Hajar. Siti Sarah dah dapat anak. Siti Hajar dapat anak. Dapat anak Nabi Ismail AS. Dapat anak, Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ibrahim. Dapat anak dan Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya tinggal anak dan juga isteri dia tadi, isteri nombor 2 dia tadi, Siti Hajar tadi, tinggal tengah padang pasir. Tanpa bekalan makanan, tengah padang pasir, kering kotang tadi, tak ada sumber bekalan air. Tinggal gitu je. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, payah dah dapat anak tadi ni. Payah dapat anak. Iaitu diuji dengan tinggal perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila temu pula dengan anak dia, diuji pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam mimpi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelih anak dia. Anak tadi susah dah dapat. Payah nak dapat. Usia tua ni baru dapat anak. Baru dapat anak, tiba-tiba anak orang dia tinggal tadi, orang dah jumpa lama tadi, mari-mari temu pula kena perintah sembelih anak tadi. Nak sembelih, sebelum nak sembelih ni minta pendapat anak dia. Ya bunaya, minta pendapat anak dia, wahai anak kesayangan aku. Aku nampak dalam mimpi aku ni, aku menyembelih kamu. Jadi apa pendapat kamu? Maka Nabi Ismail ni jawab bahawa laksanakanlah perintah tu. Laksanakanlah mimpi kamu tu, insya-Allah kamu dapati aku dari kalangan orang yang bersabar. Kalau kita tanya anak-anak kita gitu, kita nak sembelih dia lari dululah. Dan kita sembelih dia. Tapi Nabi Ismail AS disebabkan oleh perintah mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bersama dengan ayah dia Nabi Ibrahim AS tadi, maka dia laksanakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ganti Nabi Ismail tadi. Barulah kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala tambah pula disebabkan ketaatan dia tadi, keimanan dia tadi, Allah beri seorang lagi anak, Nabi Ishaq AS. Dapat anak seorang lagi. Sebab apa? Sebab kepatuhan dia, ketaatan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dah dapat anak ni, mungkin ketaatan dia, kepatuhan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dah cukup banyak lagi. Jadi hari ni kalau kita kata mustahil lah. Kalau usia kita lanjut dah untuk dapat anak, kalau kita tak ada anak dan usia kita lanjut dah, jadi kalau kita nak dapat anak tadi mustahil. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat berdasarkan kepada sejarah dan juga cerita kisah daripada Al-Quranul Karim. Tak mustahil dia tu. Tapi goleknya ikut adab kita payahlah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Nyawa tu duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh beri. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri mudah, dia ada anak. Tapi anak dia rosak. Anak dia tidak beri manfaat pada dia. Kemungkinanlah dia ni seorang yang tidak sayang pada anak dia. Maksudnya sebab Nabi SAW sebut la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi kemungkinanlah dia ni walaupun ada anak, dia tak tunjuk kasih sayang dia pada anak dia. Maksudnya jaga anak dia,
pelihara anak dia dengan baik. Jadi oleh sebab tidak ada hubungan kasih sayang dengan anak tadi rosak dan juga dia ni ditinggalkan oleh anak dia. Tak ada orang cara ke dia walaupun dia ramai anak. Kita tengok dia ni maknanya anak-anak ni mana kalulah dia tak ada hubungan dengan ayah dia, tak ada hubungan baik dengan mak ayah dia, bila mana ada kerjaya ada keluarga sendiri dia biar mak ayah dia. Kadang-kadang ngaku mak ayah, tinggal gitu je, tinggal rumah orang tua ke. Jadi mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gitu sebab ada anak tadi ada ujian dia. Kalau tak ada anak, Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian dia. Maknanya bila tak ada anak ni orang akan kata walaupun dia ni manduk tapi orang akan kata kahwin lama dah ada anak. Maknanya ada masalah lah. Jadi akan ada ujian lain juga. Kalau baru kahwin pun orang tanya juga apa tak ada anak lagi. Semua dah kena belaka kahwin pun tanya. Kahwin pun tanya, bila dapat anak seorang, tanya pula bila ada anak nombor 2. Orang tanya belaka. Jadi benda ni merupakan ujian kita. Allah Subhanahu Wa Taala beri, ada di antara kita Allah Subhanahu Wa Taala beri mudah dapat anak. Tiap-tiap tahun dapat anak semua. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ikhtiar cukup banyak tapi tak ada lagi rezeki dapat anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat tu sesuai dengan keadaan kita. Tahu keadaan kita ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uji kita gitu. Kemungkinan lah orang yang tak ada anak atas dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala balas dia ada anak di syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat benda tu. Duduk di syurga ni kita minta benda boleh belaka. Kalau di dunia tak ada anak, Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri kita masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri sebanyak mana anak kita nak. Dan anak beri tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dalam syurga tadi tak menyakitkan kita, bahkan menyukakan kita. Kalau duduk atas dunia ni ada anak-anak ni mana kadang-kadang sakit hati timbul sakit hati timbul payah timbul ujian, timbul susah pada kita. Tapi duduk di syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat, tak ada kepayahan, kesusahan tadi tak ada Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita Jadi nabi-nabi tadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kurnia pada mereka bahawa ada zuriat bawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada di antara mereka ni diberi zuriat tetapi engkar dan juga tidak beriman kepada nabi ni dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala uji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala takdir maknanya zuriat keturunan ni lahir daripada Siti Khadijah. Mana isteri lain ni tak ada anak. Walaupun ada riwayat kata dengan Aisyah ada tapi mati. Ada juga riwayat kata gitu Tapi kita selalu biasa dengar bahawa semua zuriat mari daripada Siti Khadijah, hidup. Lahir daripada Siti Khadijah. Kecuali seorang lah. Kecuali seorang mari daripada Maryam Qibtiyah. Daripada hamba. Dia beri. Raja Mesir beri pada Nabi SAW. Hamba lahir daripada Maryam Qibtiyah tadi. Jadi zuriat keturunan Nabi SAW ni mari daripada Siti Khadijah. Allah Subhanahu Wa Taala beri gitu pada Nabi. Ujian pada Nabi. Batu keturunan hidup selepas daripada tu mari daripada jalur Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah. Mari turun kepada kita sampai ni lah. Kira lah mana sahih ke bukan sahih ke maknanya kemungkinan kita juga sebahagian daripada keturunan Nabi SAW. Ada di kalangan kita bukan. Tapi itu tak menjadi satu aib bagi kita. Cacat bagi kita. Kalau kita bukan keturunan Nabi tak semestinya kita tak dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat kelebihan. Dan orang daripada keturunan Nabi pun dia tidak mewarisi kehebatan dan juga kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua kita tak boleh nak tabik dada lah. Keturunan kita, nama kita ni kita boleh buat jadi modal kita. Kalau dah kita tengok mana zaman ni kalau sebut dia ni keturunan Nabi ni sehingga ada di antara orang-orang ni dia cuba guna nasab dia ni keturunan dia untuk kaup keuntungan. Untuk tipu orang. Untuk menyebabkan orang sesat dan sebagainya. Maknanya guna keturunan tadi untuk kepentingan diri dia. Ada setengah orang dia tak menganggap bahawa keturunan dia ada ni satu kelebihan. Jadi kalau anggap satu keturunan ni satu kelebihan, maka dia akan lebih sombong daripada orang lain lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kira gitu. Dia kira siapa sekali yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Quran ajar pada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beri hikmah kepada Luqmanul Hakim. Ajar Luqmanul Hakim ni cara nak didik anak dia.
Allah Subhanahu Wa Taala beri hikmah kebijaksanaan pada anak dia, pada dia untuk dia bentuk anak dia. Quran ajar pada kita. Maknanya Luqmanul Hakim ni ajar anak dia supaya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni mula-mula sekali anak kita ni kena ajar akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Benda semua hak mari ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi ajar pada seorang budak ni. Kalau kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada hajat ni kita doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajar pula pada dia, kalaulah manusia ni kumpul semua sekali nak beri manfaat pada kita, maka tidak dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat manfaat tadi. Kalau semua sekali manusia berkumpul nak beri mudarat pada kita, kalau bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara tadi, mudarat tadi tidak akan terjadi. Mana itu berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena Allah Subhanahu Wa Taala. Pengkat-pengkatlah kita ajar dak. Mana ni bukan ajar kena Allah Subhanahu Wa Taala buka kitab terus daklah dak. Mana mengikut tahap kemampuan dia. Setiap daripada kita boleh ajarlah dak. Kalau kita tak pandai, lama-lama dia besar sikit tanya macam-macam soalan, carilah ustaz, kenal ke dia dak. Suruh jawab soalan dia pula. Kita mungkin tak boleh jawab, tapi kita ni kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, kenalkan Nabi SAW pada anak kita. Sebab ni lah kunci kepada kita supaya dia ni terus duduk di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia kenal Nabi dia siapa, Tuhan dia siapa, maka mudah bagi kita untuk ajar dia. Untuk ajar dia, untuk serak dia dalam diri dia agama dan juga perkara berkaitan dengan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah perkongsian pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita zuriat kita yang soleh, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat pun Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan keluarga kita dan juga kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Iftah alaina futul arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.